Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel ini untuk hari ini. Yang mana hari ini kita akan sambung semula bacaan kita pada muka surat yang ke-28. Jadi apa khabar semua? Sehat hendaknya. InsyaAllah sebelum kita terus ke muka surat kita, jadi seperti biasa, boleh sediakan pen, boleh sediakan kertas. Kok lepas ni ada nota-nota yang kita nak salin. Okey. Jadi insya-Allah tanpa kita melengah-lengahkan lagi, kita terus ke muka surat yang ke-28. Okey, jadi dalam muka surat yang ke-28 ni, kita masih lagi membaca surah Al-Baqarah. Jadi muka surat 28 ni kita akan baca pada ayat yang ke-182. Jadi suasana hari ni lain sikit kan? Sebab hari ni kita dekat center ataupun dekat kelas mengaji. Okey, bukan nak cerita pasal tu ya. Jadi kita akan sambung ke muka surat 28. Jadi insya-Allah kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithma فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Okey, kita skip pula. Kita tunggu dulu dekat sini. Ini kita perhatikan dia ada satu huruf, iaitu huruf ya yang bertasydid. Okey, huruf ya yang bertasydid ni kan. Bahasa Melayu kita panggil ya yang bersabdu. Ya yang bersabdu ataupun ya bertasydid lah. Okey, ya yang ada tasydid syaddah dekat atasnya. Okey, macam mana kita nak baca? Macam mana kita nak menyebut ya yang bersabdu? Sebab kadang-kadang bila kita baca ya yang bersabdu ni, dia tak jadi ya yang tu. Dia jadi ya mat. Okey, perbezaan antara ya yang bersabdu dengan ya mat ni adalah ya mat ni kita menggunakan bahagian rongga. bahagian rongga mulut yang mana fungsi dia memanjangkan bacaan. Sebab tu kita baca ya, kita baca apa? Kita baca contoh-contoh. Imana, yang tu ya yang mat. Maknanya kita memanjangkan bacaan. Jadi dalam ayat yang ni, mungkin ayat yang ni kita tak nampak sangat. Okey, ayat yang ni kita tak nampak sangat. Ayat kita tak berapa nampak. Cuma dalam surah Al-Fatihah contoh kan. Dalam surah Al-Fatihah ni, bila kita baca surah Al-Fatihah, kadang-kadang bunyi tersebut, okey, bunyi dalam surah Al-Fatihah tu pada perkataan iyyaka ataupun pada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Pada kebiasaan ataupun mungkin kita pernah dengar bacaan yang dibaca dengan mat. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jadi salahnya kat sini kat mana? Salahnya apabila kita menyebut
huruf ya yang bertanda tasydid ni dengan bacaan mad. Okey, mad juga macam mana? Yang saya bagi tahu tadi lah. Perbezaan dia pada rongga. Okey, pada makhraj nak menyebut ya tersebut. Ya yang mad tu kita akan baca dia dengan mulut lidah kita, dia tak ada buat apa-apa. Kan? Dia macam tu je. Iya. Sedangkan kalau ya yang ini, ya yang bertasydid ataupun ya kita nak menyebut bunyi ya, kita akan menggunakan bahagian tengah lidah. Nampak ya? Contoh ibaratlah ini lidah kita. Okey, ini lidah. Ini lidah. Macam mana nak menggayakan tu? Okey, ini lidah. Lepas tu kita akan menggunakan bahagian atas. Yang mana bahagian atas ni dia akan naik. Okey, dia akan diangkat dan naik ke langit. Okey, nampak kan? Dia ada perbezaan bunyi. Iya dengan iya. Okey, dia ada perbezaan bunyi dekat situ. Okey. Jadi kena berhati-hati sebab apa? Sebab takut. Takut kadang-kadang kita tertukar daripada ya yang berbaris ataupun ya yang bertanda macam ni, kita baca dengan ya yang mat. Okey, kita baca semula. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ra dibaca dengan bacaan tebal. Ukhar. Dengan ukhar. Beza وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Okey, kita pergi pula dekat sini. Dekat satu tempat yang dibaca dengan tatawwa'a. Okey. Tatawwa'a ni tempat ni tatawwa'a. Huruf ta dengan huruf ta, kalau kita perhatikan dan kita tengok dalam buku-buku tajwid, maka kebiasaannya dia akan dihuraikan ta dengan ta ni berkongsi makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat ataupun kaedah, cara macam mana kita nak menyebut ataupun nak membaca satu huruf. Okey. Sebab apa? Sebabnya kadang-kadang bila kita baca huruf, contoh huruf dal. Kita baca huruf dal, tapi bila baca bunyinya di. Bunyinya di. Kan? Iyyaka na'budu. Sedangkan bacaan dia iyyaka na'budu. Okey, dia ada perbezaan huruf dal dengan huruf di. Jadi kat sini pula kita perhatikan huruf ta dan juga huruf ta. Ta dengan ta ni sama-sama je makhrajnya. Cuma bezanya pada sifat. Huruf ta tu dibaca dengan nipis, manakala huruf ta tu pula dibaca dengan tebal. Jadi bacaan ta, tatawwa'a. Okey, huruf ta duduk lidah kita ni di belakang gigi atas, sama juga macam ta. Duduknya di belakang gigi atas juga. Cuma perbezaan dia huruf ta dibaca nipis, ta dibaca tebal. Jadi kena ada beza kat situ supaya kita tak baca tatawwa'a. Biasa saya jumpa tatawwa'a kan, dibaca dengan dua-duanya sifat tebal, tatawwa'a. Jadi bacaan tu salah kalau baca tatawwa'a. Okey, kita baca semula. Oh, dekat sini pun bunyi kuat juga je motor. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. وأن تصوموا خير لكم إن
كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Kita ambil semula. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Okey. Yang ni kata-kata ni bila nak sambung kat sini, biasa dalam kelas saya akan kata, saya akan tanyalah kita nak kita nak berhenti ataupun nak sambung. Kata-kata mereka akan pilih untuk sambung lah. Sebab apa? Payah nak buat kat sini. Falyasum. Dia ada huruf ha mati tu. Falyasum. Cuma biasanya kadang-kadang kita dengar bacaan yang ni ha. Dia tutup terus ha kat sini, maka bunyi falyasum. Yasum. Ha dia mana? Ha dia tertinggal. Falyasum. Dia ada bunyi ha sikit. Sikit ha itu bukan ha hidup. Ha itu kena baca dengan ha sukun. Matilah. Okey, sambung. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Okey, kat sini dia tak ada dengung ya. Kok tadi ada kod macam saya terbaca dengan dengung. Jadi kena betulkan. Wala'allakum tashkurun. Okey, kita tengok satu lagi ayatnya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Okey, kita jumpa satu tempat kritikal, huruf Ain dan juga huruf Hamzah. Sedangkan kedua-dua huruf ni pun pada kebiasaannya akan tertukar. Ini kan pula diduduk sebelah-sebelah. Okey, da'watad da'i, da'i, da'i idza, da'i idza. Okey, jadi dekat sini dua-dua makhraj huruf Ain dan juga huruf Hamzah ni kedua-duanya duduk di bahagian halqum. Cuma perbezaan pada halqum. Halqum hak mana se? Halqum yang mana satu lah. Halqum tu dia ada satu, tapi halqum tu dia ada 3 peringkat. Peringkat atas, peringkat pertengahan dan peringkat bawah. Jadi huruf Ain ni duduk di peringkat pertengahan, manakala Hamzah ni duduk di peringkat bawah. I. Okey. Da'i idza da'an. Okey, jadi kalau payah nak menyebut, apa kata kita baca dengan slow. Macam tajuk kita lah kan, baca slow-slow. Baca slow-slow, tak perlu pun kita nak baca laju-laju. Okey, sambung. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini kita dah pun sampai bacaan kita di muka surat yang ke-28, surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Okey, jadi macam mana bacaan kita hari ini? Dan juga bacaan-bacaan kita yang sebelum-sebelum ni. Okey, jadi kalau kita terlewat ataupun video kita agak lambat, jadi sebenarnya kita boleh je nak tengok semula bacaan-bacaan yang sebelum ni. Kita kaji semula, kita semak betul tak, sama tak bunyi tersebut. Dan juga kena faham video ini cuma garis panduan, bukan kena belajar 100% melalui video macam ni. Kenapa saya kata bukan 100%? Sebab andai kata bacaan yang kita baca tu salah, jadi video ni tak boleh nak tegur. Video ni tak boleh nak tegur bacaan kita tu. Jadi ini video yang saya buat ni cuma sebagai satu garis panduan. Mungkin boleh membantu kita sikit-sikit bagaimana nak menyebut, bagaimana nak membunyikan satu-satu hukum, satu-satu perkataan, supaya nanti bila kita berjumpa dengan guru, kan, kita carilah guru mana-mana yang berdekatan dengan tempat kita, dekat masjid ke, kat surau ke, kat taman ke, tak kira lah mana-mana, kan, macam kat sini, macam kat Jengka ni okeylah, boleh datang ke pusat pengajian yang saya kendalikan ni. Jadi insya-Allah kita akan bolehlah nak menegur dan sebagainya. Cuma kalau jauh dekat sini, so kena carilah sebagai satu usaha kita untuk kita mendalami bacaan Al-Quran. Okey, baiklah ya. Jadi pertemuan kita, video kita pada muka surat yang ke-28 ni cukup setakat ini terlebih dahulu. Sebab saya ni pun buat kat sini sebab nak setting, nak tengok macam mana sesuai ataupun tak saya mengendalikan kelas online tu kat sini. Okey, jadi pertemuan kita cukup sekadar ini dulu. Seperti biasa, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sepotong hadis. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu dia akan datang kelak pada hari kiamat memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Jadi tugas kita sama-sama berusaha supaya kita tergolong dan kita digolongkan ke dalam kumpulan kalangan ahli-ahli Al-Quran supaya kita dapat syafaat Al-Quran. Sampai jumpa lagi. Pertemuan kita cukup setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.